Edisi Berita Plus minggu ini melihat bagaimana permainan boleh dijadikan sebagai wadah bagi membina rangkaian sosial. Saudara, bukan sekadar mengisi masa lapang saja, permainan kad dan berpapan kini semakin popular sebagai salah satu cara membina keyakinan dan kemahiran berinteraksi. Wartawan Syawal Yusof melihat sendiri antara tarikan permainan itu yang boleh berlarutan sehingga bertahun-tahun lamanya. Selepas sehari bersekolah, di sinilah tempat Izul Haziq Murad 25 tahun datang untuk melapangkan fikiran. Hampir 2 kali seminggu, mahasiswa bidang pengajian sains politik di Universiti Nasional Singapura atau NUS ini beradu kemahirannya menerusi permainan kad popular Pokemon. Dulu saya selalu tengok Pokemon di TV. Jadi Pokemon ada banyak game, ada video game, ada card game. Jadi saya pilih main card game lah. Bila kita main game kan, kita tak risau sangat lah pasal benda lain. Bagi Haziq, ia bukan sekadar satu permainan tapi satu peluang melebarkan rangkaian kenalan dengan minat yang serupa. Antaranya ialah Muhammad Taufik Muhammad Alwi, 26 tahun yang sudah bergiat dalam dunia permainan kad lebih 12 tahun. Di samping mencabar ketangkasan mindanya, permainan sebegini dipilih Taufik kerana ada elemen interaksi yang nyata tidak seperti permainan komputer ataupun online. Kad game gini selalu pakai akal. Kena fikir macam mana nak menang. Macam main chess, dapat lebih banyak kawan. Kawan dengan bukan Melayu, Cina, dapat jumpa orang luar negeri, dapat kawan orang luar negeri. Sejak dibuka 2 tahun lalu, kedai yang terletak di North Point City ini sibuk dikunjungi sekitar 20 pemain tetap yang bermain secara percuma setiap hari. Mereka terdiri daripada golongan pelajar hinggalah profesional berusia antara 6 hingga 50 tahun. Selain menjual kad-kad, kedai ini juga menyediakan sekitaran yang kondusif bagi para pemain. Dan menurut pengasasnya, Encik Mike Kwek, minat terhadap permainan kad juga semakin popular di kalangan pemain masyarakat Melayu. For every 10 players, there is definitely a Malay there. We wanted people to enjoy themselves in the place, right? Feel more comfortable, mixed with the correct people. Playing Pokemon card actually have a lot of decision making. And not only that, but also interaction with the opponents, with the surrounding people. Selain permainan kad, permainan berpapan dan role play juga menjadi pilihan ramai untuk berinteraksi. Kedai Ventures Fort di Tai Seng ini misalnya dikunjungi lebih 60 pemain yang datang hampir setiap hari untuk nikmati lebih 100 jenis permainan yang ditawarkan. Antaranya ialah permainan berunsur pengembaraan fantasi Dungeons and Dragons atau D&D yang mula diperkenalkan sejak 1970-an. Saudara, sesiapa sahaja boleh bermain Dungeons and Dragons. Anda hanya perlukan daya imajinasi dan daya kreativiti sepanjang permainan. Dan anda juga perlu mendengar jalan cerita yang akan disampaikan oleh Dungeon Master. Alright Matthew, shall we begin? Please. Okay. Berdasarkan jalan cerita yang diolah seorang Dungeon Master, para pemain perlu bekerjasama sebagai satu pasukan untuk menyelesaikan misi-misi serta cabaran yang diberikan. Portal atau portal. Disebabkan format permainan yang lebih rumit itu, permainan itu boleh berlarutan sehingga bertahun-tahun lamanya. Namun menurut Ventures Fort, itulah antara faktor yang menjadikan para pemain lebih akrab. Through the adventures that they go through, the experience that they go through, and they begin to bond, they get to know each other better. We have a lot of players who are very introvert. Once they get to know the other members of the team, they will slowly open up. Itulah yang dapat dirasakan sendiri salah seorang penggiat D&D, Muhammad Ashraf Minhaj. Selepas lebih 4 tahun bermain di sini, pembantu penyelidik di NUS kini berasa lebih selesa dan yakin untuk berkomunikasi di luar mahupun di tempat kerja. Macam socially anxious lah. So this is macam a space where I'm able to actually freely interact with other people, freely test myself, challenge myself in a certain way where I'm able to macam know my strengths, know where my weaknesses are. Ashraf berharap beliau dapat mencuba memegang peranan sebagai Dungeon Master pula satu hari nanti.
Dari permainan untuk bersosial, Khabar Dunia minggu ini memaparkan budaya laga lembu jantan yang semakin lupus akibat berleluasannya kempen pencinta haiwan. Acara laga lembu jantan di Sepanyol telah merosot lebih 40% sejak pandemik COVID-19 melanda. Keluarga Mariam Kava, 21 tahun, telah berkecimpung dalam acara laga lembu jantan sejak bergenerasi lamanya. Menurut Kementerian Kebudayaan dan Sukan Sepanyol, 2.5% peserta acara ini adalah wanita. Meskipun ia dikuasai kaum lelaki, jumlah pesertanya telah merosot dari 6,000 pada 2017 kepada 5,000 orang pada 2021. Turut berkurangan juga adalah para tukang jahit pakaian khas untuk acara ini. Satu kajian Universiti Barcelona mendapati 56% penduduk Sepanyol tidak berminat langsung dalam acara laga lembu jantan. Malah arena laga di Bandar Malaga ini ditutup semasa musim sejuk dengan hanya 8% penduduk Sepanyol yang pernah menonton acara tersebut dalam tempoh setahun yang lalu. Perangkaan tersebut menunjukkan budaya laga lembu jantan dijangka terus merudum di Sepanyol dalam masa terdekat dengan banyak negara Eropah seperti Britain, Denmark dan Itali sudah pun mengharamkannya. Dalam segmen destinasi kali ini, kami bawa anda ke Hong Kong untuk pertandingan mengumpul roti ban yang merupakan antara daya tarikan Pesta Roti Cheung Chau yang kembali diadakan selepas 3 tahun pandemik melanda. Sekitar 30,000 penduduk dan pelancong di Hong Kong membanjiri bandar kecil Cheung Chau untuk sambutan Pesta Roti Ban yang diadakan selama seminggu. Antara tarikan yang ada adalah pertandingan memanjat menara tinggi diperbuat daripada roti ban ini. Dalam masa 3 minit, para peserta perlu mengumpulkan sebanyak roti yang mereka mampu. Pemenang pertandingan ini dipercayai akan membawa tuah kepada keluarganya. Ratusan orang beratur seawal pukul 6 petang lagi untuk mendapatkan tiket percuma bagi pertandingan yang bermula pada 12:30 malam ini. Para pengunjung juga berpeluang menyaksikan perarakan berwarna-warni dengan iringan muzik tradisional dan tarian singa. Pesta ini adalah sebahagian sambutan warisan budaya bandar kecil Cheung Chau ini bagi menghidupkan kegiatan ekonomi dan menggalakkan kedatangan pelancong. Memiliki kurang daya penglihatan namun dianugerahkan dengan kelebihan bakat semula jadi untuk menyentuh dan memukau penonton. Kicau minggu ini menampilkan video yang tular di media sosial mengenai Putri Aryani, penyanyi berusia 17 tahun dari Indonesia yang mendapat Golden Buzzer di pentas antarabangsa America's Got Talent. Bakat menyanyi dan bermain piano Putri Aryani benar-benar menawan hati juri America's Got Talent sehingga Simon Cowell sendiri naik ke pentas untuk membuat permintaan khas bagi lagu kedua. Sejurus selepas mendendangkan lagu ciptaannya sendiri Loneliness dan Sorry Seems to be the Hardest Word, Putri bukan sahaja mendapat tepukan gemuruh tetapi turut meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell. Hebat, bukan senang dapat pujian Simon Cowell. Tahniah Putri, bakat dan anugerah yang luar biasa, 1 dalam sejuta. Anugerah terindah, diberi suara yang bagus, bahasa Inggeris dia terbaik. Pujian melambung datang daripada netizen merata dunia, termasuk pembaca berita Mediacorp. Saya menonton tapi air mata berguguran, sayu dengar lagunya. Itulah tuah seorang manusia. Di sebalik kekurangan diri, tercipta kelebihan yang mungkin sukar ada pada seseorang yang dilahirkan ada penglihatan. Yang pasti, Putri Aryani sudah pun menambat hati masyarakat dunia. Malah, tidak mustahil sekiranya beliau dipilih ke Sekolah Muzik Terkemuka Juilliard yang juga menjadi impian anak muda yang menyerlah ini.